Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Di 2 episod yang lalu, kita lihat 44 fakta menarik FIFA. Apa kata kali ini, kita lihat 22 yang ganjil FIFA. Tapi sebelum tu, saya ada satu soalan untuk anda semua. Siapakah negara yang anda sokong di dalam FIFA 22? Pada mereka yang tidak tahu negara yang saya sokong, pastikan anda tonton sehingga akhir video ini. Tanpa melengahkan masa lagi, sempena tahun 2022 dan edisi FIFA 22, ini adalah 22 yang ganjil tentang FIFA. 1. Ada kabar angin yang ganjil mengatakan pada tahun 1950, India layak untuk bertanding di FIFA. Tetapi, mereka menolak tawaran tersebut sebab mereka tidak boleh bermain bola berkaki ayam. Kabar angin ini salah. Memang pasukan India pernah bermain bola berkaki ayam, tetapi itu ketika pertandingan bola sepak Olimpik 1948, bukannya FIFA 1950. 2. Semasa perlawanan Brazil menentang Sweden pada FIFA 1958, ada satu jaringan yang dibuat oleh seorang pemain yang tidak dikenali. Apa tidaknya, jersey yang mereka pakai pada waktu itu tidak mempunyai nama. 3. Presiden FIFA Gianni Infantino membuat kenyataan yang dia terbuka untuk Korea Utara menganjurkan pertandingan FIFA. 4. Kalau anda perasan, ketika perlawanan berlangsung, ada ramai pengawal keselamatan yang memakai baju biru muda mengelilingi padang melihat ke arah penonton. Mereka ini tidak dibenarkan sama sekali untuk melihat ke padang, walaupun gol dijaringkan sekalipun. 5. Berlaku satu fenomena ganjil pada tahun 2006. Jerman yang menganjurkan edisi FIFA pada tahun 2006 menyaksikan peningkatan kadar kelahiran bayi di negara itu mendadak naik dari 1% ke 10%. Ini disebabkan mereka terlalu teruja menyebabkan berlaku peningkatan hormon yang tinggi untuk menghasilkan bayi. 6. Semasa edisi FIFA Rusia tahun 2018, bank di Brazil dibenarkan untuk menutup operasi mereka ketika pasukan Brazil sedang bermain. Ini supaya mereka semua dapat menonton perlawanan FIFA. 7. Pada edisi FIFA Afrika Selatan tahun 2010, pengunjung membawa alat muzik vuvuzela, trompet yang mengeluarkan bunyi nyaring. Disebabkan bunyi nyaring ini, pemain mengeluh, mengatakan itu adalah sebab mereka tidak dapat fokus dengan perlawanan. Ini menyebabkan vuvuzela diharamkan dari dibawa ke dalam stadium. 8. Pada tahun 1961, FIFA telah mengharamkan penyertaan Afrika Selatan. Ini disebabkan undang-undang negara yang bersifat anti orang putih pada waktu itu. Afrika Selatan juga telah diharamkan dari pertandingan tenis Davis Cup, Olimpik dan juga kriket. Undang-undang ini telah dihapuskan sekitar tahun 1990-an. 9. Pada tahun 1990, semasa perlawanan pusingan kelayakan di antara Brazil dan Chile untuk FIFA 1994, berlaku satu insiden mengejutkan. Sebatang suar dibuang ke arah penjaga gol Chile, Roberto Rojas, menyebabkan kepala dia tercedera. Ini memaksa perlawanan diberhentikan. Bila siasatan dilakukan, mereka mendapati Roberto tidak cedera disebabkan suar yang dibuang. Tetapi dia sengaja melukakan kepala dia dengan pisau cukur yang disembunyikan di dalam sarung tangan. Disebabkan ini, Chile diharamkan dari bertanding di FIFA 1994 di Itali. 10. Pada tahun 2011, semasa perlawanan pusingan kelayakan di antara Myanmar dan Oman untuk FIFA 2014, disebabkan tidak puas hati ketinggalan gol, penyokong Myanmar membuang batu dan kaca ke arah pengadil, pemain Oman dan juga jurulatih. Perlawanan dihentikan dengan kemenangan Oman dan Myanmar diharamkan dari menyertai FIFA 2014 dan 2018. 11. Dilaporkan Korea Utara walaupun tidak membeli lesen, mereka tetap menyiarkan perlawanan FIFA Qatar di negara mereka. 12. Semasa edisi FIFA Afrika Selatan tahun 2010 dahulu, Korea Utara cuba untuk meminta bantuan jawatan kuasa FIFA supaya mereka diletakkan di dalam kumpulan negara yang lemah. Sven-Goran Eriksson memberitahu mereka yang permintaan mereka ini tidak beretika, melanggar undang-undang FIFA dan satu jenayah. 13.
Pada edisi FIFA 1974, ada satu skandal dikenali sebagai skandal kolam renang Belanda. Selepas pasukan Belanda mengalahkan pasukan Jerman, mereka mengadakan pesta kolam renang bersama ramai wanita di sebuah hotel. Seorang wartawan yang menyamar datang ke pesta tersebut dan membuat laporan akhbar. Keesokan paginya, pemain-pemain Belanda menghabiskan masa berjam-jam untuk memujuk isteri mereka. 14. Semua tahu, kalau 2 kad kuning diberikan, pemain tersebut haruslah keluar dari padang. Tapi semasa edisi FIFA 2006, Josip Šimunić yang bermain untuk Kroasia diberikan 2 kad kuning tetapi tidak dibuang. Tidak sehingga kad kuning ketiga barulah dia diberikan kad merah dan dibuang. Ada yang menyindir pengadil pada waktu itu, Graham Poll, tidak pandai mengira. 15. Pada FIFA 1982, semasa Perancis menentang Kuwait, di saat Perancis hampir menjaringkan gol, kedengaran bunyi whistle yang datang dari kalangan penonton, membuatkan pemain berhenti bermain. Tapi itu bukanlah whistle dari pengadil dan Perancis berjaya menjaringkan gol. Pemain Kuwait kemudian diarah keluar dari padang oleh Presiden Bola Sepak Kuwait sebagai satu tanda protes. Gol tersebut dibatalkan dan permainan disambung semula, menyaksikan kemenangan Perancis 4-0. 16. Sebelum FIFA 1970 di Meksiko, pasukan England menjalani sesi latihan di Colombia. Semasa berada di sana, Kapten England Bobby Moore telah ditahan oleh pihak berkuasa Colombia sebab dia dituduh mencuri gelang dari sebuah kedai emas. Bila siasatan dilakukan, mereka mendapati tiada bukti sahih, sementara pemilik kedai emas menukar kenyataan dia berkali-kali. Bila semua ahli pasukan bola sepak England telah berangkat ke Meksiko, Bobby masih lagi ditahan di Colombia. Tidak sehingga saat-saat terakhir barulah dia berangkat ke Meksiko dan mengetuai England di FIFA 1970. Ada yang menganggap ini ialah sebuah insiden sabotaj dari pihak-pihak tertentu. 18. Gerakan budaya membatalkan ataupun cancel culture giat dijalankan oleh golongan woke yang cuba memboikot, mengecam dan mengkritik Qatar di atas keputusan mereka mengharamkan mesej ataupun simbol LGBTQ. Ini termasuklah mengecam David Beckham yang mempromosikan FIFA Qatar dan juga artis-artis yang membuat persembahan seperti Morgan Freeman. Namun begitu, melihat sambutan penyokong, usaha mereka ini tidak berhasil. 19. Di FIFA Qatar, pemain pertahanan Uruguay, Jose Gimenez, tidak dibenarkan untuk bermain 15 perlawanan seterusnya. Ini disebabkan dia telah menyiku pengadil dengan sengaja. 20. Bek tangan wartawan Argentina Dominic Metzger dicuri ketika dia sedang membuat laporan. Sehingga hari ini belum lagi ditemui. 21. Berlaku di edisi FIFA tahun 2014. Luis Suarez yang bermain untuk Uruguay, Giorgio Chiellini yang bermain untuk Itali. Selepas kejadian itu, dia dilarang bermain untuk 9 perlawanan seterusnya dan dihantar pulang. Ini bukanlah kali pertama dia menggigit pemain lain, malah menggigit pemain lain antara yang membuatkan nama dia popular. 22. Antara insiden ganjil yang paling diingati ramai ialah semasa edisi FIFA tahun 2006 bila Zinedine Zidane yang bermain untuk Perancis mengheadbutt Marco Materazzi yang bermain untuk Itali. Insiden ini menyebabkan dia dilayangkan kad merah dan itulah kali terakhir dia akan bermain untuk FIFA. Bila disiasat, rupa-rupanya Materazzi menghina ibu Zidane di padang. Itulah kenapa dia hilang sabar. Walaupun menutup karier FIFA-nya dengan kad merah, Zinedine Zidane masih dianggap legenda bola sepak sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Pada mereka yang mahu tahu negara yang saya sokong, ada 2. Satu Argentina, yang kedua lagi mana-mana negara yang masuk ke pusingan terakhir. Macam mana pula dengan anda? Tinggalkan negara yang anda sokong di ruangan komen di bawah. Apapun, akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.